Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yali di Serang FM. Jauh di mata, dekat di hati. Hai. Apa khabar? Apa cerita buat berapa doa dan harapan Yali agar semua adik kakak sehat walafiat. Hari ni Rabu dah kita ni adik kakak. 13 Januari 2020 bersamaan dengan 29 Jamadil Awal 1442. Jadi adik kakak, pagi ni Ayali ingin berkongsi suatu perkara iaitu yang gempak kemarin, iaitu pengumuman ataupun pengisytiharan darurat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Tapi sebelum Ayali berkongsi info dan sedikit maklumat dengan adik kakak di channel YouTube Ayali ingin mengajak adik kakak untuk berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Dalam hidup kita seharian sebolehnya kita sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan adik kakak. Setuju ni Ayali? Okey. Jadinya pagi ni seperti Ayali sebut tadi lah, ingin berkongsi info dan sedikit maklumat mengenai pengisytiharan darurat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kemarin. Bukan darurat politik jadi mengikut kefahaman Ayali lah. Tapi sebelum Ayali berkongsi, Ayali ingin memetik lah dalam undang-undang ataupun dalam perundangan yang memperuntukkan boleh dilakukan pengisytiharan darurat. Sesuatu pengisytiharan darurat ni boleh dilaksanakan, boleh dilakukan di bawah perkara 150-1. Perkara 150-1. Ayatnya berbunyi begini: jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat dengan membuat dalamnya suatu pengisytiharan yang bermaksud demikian. Itu bunyi ayat di dalam perkara 150-1 dalam perundangan persetujuan di tanah air kita di Malaysia. Jadi bersesuaian lah juga dengan keadaan kita pandemik COVID-19 ni menyebabkan ketenteraman awam memang terganggu ataupun ketenteraman awam tidak tenteram. Kan adik kakak. Ayali tidak akan kaitkan dengan sebarang unsur-unsur politik jadinya jadi teruslah dengan intipati ataupun perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila dilaksanakan darurat, iaitu sehingga 1 Ogos. Sehingga 1 Ogos bermula 11 Januari 2021 sehingga 1 Ogos 2021. Banyak bulan juga dia. Jadi apa janji yang telah diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita? Yang pertama, saya memberi jaminan bahawa jentera, pentadbiran dan perkhidmatan awam, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak akan terganggu dalam pengisytiharan darurat ini. Kerana darurat ini bukan rapasan kuasa, moga memang sedang di tadbir oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ni. Tiada rapasan kuasa dan tidak ada perintah berkurung. Kita bebas bergerak dan dengan syarat ada SOP dan bersebablah dia. Dan yang kedua, beberapa ordinan darurat boleh dimasyhurkan oleh oleh Yang di-Pertuan Agong bagi tujuan membendung wabak COVID-19
menerusi ordinans ini, bantuan yang boleh diperolehi daripada pihak swasta meliputi sumber manusia, kepakaran, fasiliti, aset, makmal ujian dan utiliti. Jadinya untuk keadaan sekarang ni, kemudahan-kemudahan yang selain daripada kerajaan boleh diguna pakai untuk membendung penularan COVID-19. Jadi comel juga dia. Comel belakang jadi. Dan seterusnya, selaras dengan proklamasi darurat ini, aspek kawalan sepadan negara juga akan diperketatkan dengan memberi kuasa kepada anggota tentera selain polis dan imigresen untuk menangkap parti dan sesiapa sahaja yang mencerobos sempadan negara. Jadi macam ada dia. Sekali kita duduk main igak semua dah warga asing. Jadi ini diperketatkan lagi. Syabas datang ya. Seterusnya, Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan bersidang sehingga suatu masa yang ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadinya tak ngundilah kita ni. Tidak ada persidangan negeri dan Dewan Undangan Rakyat serta Dewan Undangan Negara. Dewan Negara. Tak ada. Tak boleh nak tengok orang bertikam lidah ni. Tak apalah. Asalkan penularan COVID-19 ini dapat diputuskan. Ya, kau kan adik-adik. Seterusnya, sepanjang tempoh darurat berkuasa, pilihan raya umum, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil tidak akan dilaksanakan. Walaupun ada kekosongan sebab kematian ataupun letak jawatan, tidak akan dilaksanakan. Dikosongkan sehingga darurat ditarik balik. Kau kan adik-kakak. Kita doakan ya sihat belaka. Seterusnya, adalah amat penting semua ahli politik mengenepikan perbezaan masing-masing dan bersolidariti bersama rakyat. Bila tiba masa untuk berpolitik, maka berpolitiklah dengan penuh bertanggungjawab. Jadi buat masa sekarang ni sebagai rakyat biasa yang ini, Ayeli memang tidak akan gaulkan politik dengan keadaan semasa. Ayeli kata tak sesuai. Tapi yang ahli politik original tu, Ayeli tak nak kata apa dah. Dia memang ahli politik. Ayeli tidak ahli politik. Jadinya Ayeli berpolitik hanya ketika memangkah di dalam ngundi saja. Masa tu ya politik. Luar tidak dah. Dan seterusnya, saya memberi amaran keras sesiapa yang cuba mengganggu gugat usaha kerajaan untuk mengurus pandemik COVID-19 dan ekonomi negara akan diambil tindakan tegas. Jadinya beringat adik kakak, jangan duduk main-main lah. Kerana darurat ni tindakan cepat diambil dan tindakan cepat dibuat tindakan. Kau kan adik kakak, berhati-hatilah ketika mengeluarkan kenyataan. Jangan menyinggung ataupun jangan menyebabkan keresahan kepada sesiapa. Dan yang terakhir, marilah kita mengamalkan disiplinkan diri dengan lebih ketat sepanjang PKP dan darurat yang berkuasa ini. Jadi kita amalkanlah gaya hidup kita dengan norma baru untuk sama-sama kita mengambil bahagian bersama kerajaan bagi memutuskan penularan COVID-19. Jadi setakat itu saja perkongsian Ayeli mengenai pengisytiharan darurat yang telah diisytiharkan, diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada kemarin. Jadi sama-samalah kita berada dalam keadaan PKP dan dalam keadaan darurat. Cuma bukan darurat perintah berkurung. Kita bebas lagi untuk bergerak dengan SOP dan bersebablah usah duduk di jalan makan angin. Selamat tinggal makan angin. Jadi setakat itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.